Imam Asy-Sya'bi ni tuan-tuan, siapa dia? Pernah dengar nama Imam Sya'bi? Pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah. Imam Sya'bi ni adalah terdiri daripada golongan salaf. Beliau adalah merupakan salah seorang tabi'in yang besar. Tabi'in, ulama yang hebat. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak sempat dengan Rasulullah tapi sempat dengan sahabat-sahabat Nabi. Baik, Imam Sya'bi ni nama betul dia ialah Amir. Amir bin Syarahil bin Abdullah bin Syarahil bin Abdul Asy-Sya'bi Abu Amr Al-Kufi. Dia asal daripada Kufah. Dia asal Kufah, bukan asal Mekah, bukan asal Madinah. Imam Sya'bi ni dia dilahirkan pada tahun ataupun pada zaman pemerintahan Khalifah Islam yang kedua. Siapa Khalifah Islam yang kedua? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Zaman Umar memerintah dia lahir, iaitu pada tahun 17 Hijrah. Awal lagi, 17 Hijrah. Bila Imam Sya'bi ni lahir di Kufah, maka dia membesar di Kufah. Kemudian untuk mendapatkan ilmu dan untuk cari guru-guru, dia nak menuntut ilmu, dia berpindah ke bumi Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, di sana ramai lagi pada masa tu sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Dan sebahagian besar sahabat-sahabat ini menjadi guru dia. Pernah disebutkan bahawa beliau ini pernah menemui lebih kurang 500 orang sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu tu. 500 ni jumlah yang besar. Kalau kita hari ni sebut 500 tu, kita boleh banggakan dah jumlah guru kita. Hang ada berapa orang guru? Hang belajar, aku ada 500 orang guru. Tu pun kita boleh bangga dah, guru-guru kita di kalangan ulama'. Apatah lagi kalau kita sebut guru-guru kita tu sahabat Nabi. Dan ada sebahagian menyebut Imam Sya'bi ni berguru secara tetap dengan 48 daripada kalangan sahabat. Dan dia lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada sahabat besar pada waktu tu. Antara guru utama dia ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, penulis wahyu Nabi Zaid bin Sabit, ada Ubadah bin As-Samit, kemudian ada sahabat lain Nu'man bin Bashir, kemudian ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Adi bin Hatim, Abu Hurairah, dan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ni antara barisan nama-nama sahabat yang pernah menjadi guru kepada Imam Asy-Sya'bi. Dan diriwayatkan bahawa Imam Asy-Sya'bi ni, dia ni lahir kembar. Tapi tubuh dia jenis kecil, tubuh dia jenis kurus. Kerana zat dia banyak diambil oleh kembar dia. Ni banyak diceritakan tentang biografi Imam Sya'bi. Bila lahir kembar tu, bila dia lahir tu kurus kecil, jadi orang duk kata zat tu dalam rahim mak dia tu banyak diambil oleh kembar dia. Kembar dia yang lagi besar pada dia, lagi tough daripada dia. Jadi ini menunjukkan bahawa selepas dia jadi seorang imam yang besar, ilmuwan yang ulung, dia melepasi segala-galanya kepada kembar dia tadi dari sudut ilmu. Dia orang yang berilmu sungguh. Bahkan disebutkan oleh ulama-ulama ada 5 benda yang special pada Imam Asy-Sya'bi ni. 5 benda yang special. Apa dia? Yang pertama ialah cerdas pemikiran dia. Imam Sya'bi ni cerdas pemikiran dia. Yang kedua, lembut hati dia dan lapang dada dia. Lembut hati dan lapang dada dia. Yang ketiga, tajam dia punya analisis. Dia punya rumusan terhadap sesuatu perkara. Yang keempat, kebagusan dan kesempurnaan dia, kefahaman dalam satu-satu ilmu. Dia faham bagus sungguh. Dia faham mendalam sungguh. Dia faham detail sungguh. Dan yang kelima ialah kekuatan daya ingatan dan hafalan dia. Kekuatan daya ingatan dan hafalan dia.
Kita nak tahu kuat tak kuat hafalan dia, pernah dituturkan oleh Imam Sya'bi sendiri. Dia ni terkenal dengan julukan ulama yang banyak meriwayatkan dan menghafal hadis, ribuan hadis. Dia riwayat banyak hadis, dia hafal banyak hadis, tetapi tidak satu pun yang ditulisnya. Dia tak pernah tulis. Hak dia terima ilmu, dia hafal. Dia terima ilmu, dia hafal, tapi dia tak tulis. Itulah Imam Asy-Sya'bi. Kata-kata dia yang terkenal ialah, sesungguhnya aku tidak pernah mencelupkan yang hitam ke atas yang putih. Faham tak maksud dia? Aku tak pernah mencelupkan yang hitam ke atas yang putih. Maksudnya dia sekali-kali tak pernah menggunakan kolam. Tak pernah menggunakan pena. Yang hitam tu maksud dia dakwat di atas lembaran-lembaran ataupun helayang kertas. Dia belajar, dia berguru, dia hafal. Dia belajar, dia berguru, dia hafal. Tapi setiap ilmu yang dia ada, yang dia hafal, dia tak pernah menuliskannya. Itu dia Imam Asy-Sya'bi. Dan dia menyebutkan, kalaulah aku mendengar sesuatu hadis daripada seseorang, melainkan aku pasti akan dapat menghafalnya. Orang lain yang memperdengarkan hadis tu pada dia, orang lain yang baca hadis tu pada dia, tetapi dia sudah siap untuk menghafalnya. Dan tiadalah seseorang yang menuturkan perkataan kepadaku, melainkan aku tidak minta untuk dia membaca dan mengulanginya buat kali yang kedua. Kalau ada orang cerita apa-apa, kalau ada orang habaq apa-apa, dia tak minta ulang dah kali yang kedua. Orang cerita, masuk. Orang cerita, masuk. Kalau kita ni 10 kali tanya tak? Ustaz, tak faham lagi tu lagu mana? Cerita lagi. Tak faham lagi lagu mana? 10 kali pun tak faham-faham. Tu Imam Asy-Sya'bi. Memang dia seorang ahli hadis. Bahkan dia pernah mengakui pun, kami ni bukan ahli fiqh. Kami ni bukan fuqaha. Tapi kami adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dia cukup terkenal dengan bidang hadis. Bahkan seorang ulama, Ibnu Abi Layla, menegaskan, sesungguhnya Imam Asy-Sya'bi adalah seorang ulama hadis, sedangkan Imam An-Nakhai adalah seorang ahli qiyas. Ini menunjukkan keutamaan dia dalam bidang hadis. Bahkan seorang ulama besar seperti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, dia sebut 4 orang ulama yang besar ni ada 4. 4 orang ulama yang besar ada 4. Ayat lagu mana tu? Nak ayat ulama yang besar ni ada 4 orang. Ulama yang besar ada 4 orang. Berbeza tempat dia. Pertama dia sebut Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ni cukup terkenal di bumi Madinah. Bahkan dialah ketua kepada 7 fuqaha Madinah pada zaman dia. Itu pertama. Yang kedua, dia sebut nama ni, Amir Asy-Sya'bi, yang berada di Kufah. Kalau Sa'id bin Musayyab di Madinah, Amir Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi duduk di Kufah. Yang ketiga ialah Hasan Al-Basri. Di mana? Dah lakab dia pun Basri, di Basrah. Dan yang keempat, Imam Makhul di Syam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang 4 tokoh ulama besar yang berada pada 4 tempat. Ini hebatnya Imam Asy-Sya'bi. Jadi Imam Sya'bi ni dia wafat pada tahun 104 Hijrah. 104 Hijrah. Umur dia kalau kita hitung 104 tolak lahir dia 17 dapat berapa? 104 tolak 17. Lebih kurang 87. Umur dia lebih kurang 87. Seorang ulama besar, Hasan Basri tadi, bila dia mendengar berita kewafatan Imam Sya'bi, apa dia kata? Imam Sya'bi ni adalah seorang ulama yang besar. Dia mempunyai ilmu yang cukup luas. Ilmu yang cukup luas. Lembut hatinya, lapang dadanya. Dan dia mendapat gelaran orang yang hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala-gala dosa dia. Antara gelaran Imam Sya'bi ni ialah sahibul asar. Orang yang banyak memiliki asar-asar. Pernah satu ketika sahabat ni
Waktu tu seorang sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dia melewati satu halaqah. Melewati halaqah. Apa dia maksud halaqah? Orang dulu-dulu dia menjadikan masjid, tempat-tempat tertentu, bucu-bucu tertentu tu sebagai halaqah pengajian bersama murid-murid. Waktu Abdullah bin Umar lalu dia tengok halaqah Imam Asy-Sya'bi. Sedangkan kawan tu sahabat Nabi, hak ni tabi'in. Dan tabi'in ni guru dia tu, Abdullah bin Umar. Dia tengok halaqah Imam Sya'bi, pada waktu tu Imam Sya'bi sedang membacakan kitab Maghazi. Apa dia kitab Maghazi? Maghazi bermaksud kitab yang menceritakan sejarah peperangan-peperangan. Jadi sebabkan dia ni tabi'in, dia tak sempat dengan sahabat-sahabat yang sebelum ni, dia duk riwayat, dia duk baca peperangan-peperangan yang dilalui oleh sahabat bersama dengan Rasulullah dulu. Jadi apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya orang ini benar-benar mengerti apa yang dia riwayatkan, apa yang dia cerita mengenai peperangan-peperangan tadi, seolah-olah waktu dia cerita kepada murid-murid dia, dia turut sama berada bersama kami pada waktu tu. Hak betul-betul perang siapa? Sahabat-sahabat Nabi tu. Kalau sahabat-sahabat Nabi cerita, lagi masuk zuk. Sebab memang orang yang ikut berperang. Tapi bila kawan tu cerita, Abdullah bin Umar kata seolah-olah dia sendiri tu masuk dalam suasana tu. Dia cerita seolah-olah dia ikut berperang bersama kami. Sesungguhnya dia lebih memahami apa yang dia riwayatkan itu. Itu antara kata-kata sahabat untuk membenarkan kealiman Imam Asy-Sya'bi. Baik.